Betul-betul nampaknya parlimen kita dah jadi kartun. Minta maaf, betul-betul parlimen kita dah jadi kartun. Sepatutnya pada sidang Julai yang lalu kita telah pun menyelesaikan masalah ini jika kita ikut apa yang telah pun dititah seperti yang janjikan dalam pertemuan antara pihak Istana Negara, Pertuan Agong dengan Menteri Hal Ehwal Undang-Undang pada waktu itu bersama dengan Peguam Negara. Dan titahnya ialah dibentang dan diperbahaskan, diungkai di dalam parlimen ini. Tapi nampaknya pada waktu itu kita tidak membentang di sini. Hanya membuat pengisytiharan seperti mana yang telah pun diumumkan oleh bekas Menteri Hal Ehwal Undang-Undang pada waktu itu bahawa kerajaan telah pun menarik balik ordinan darurat ini pada 21 Julai. Dan tidak pada waktu itu kerajaan berpandangan tidak perlu kepada pembentangan, cukup diletakkan di atas meja. Jadi bagi saya ini yang saya katakan katun, tiba-tiba hari ini bukan sekadar letak atas meja. Jadi kita sudah naik atas meja sekarang ni. Maknanya kita telah bangun untuk berbahas dan dibenarkan berbahas dan untuk kita buat satu ketetapan seperti mana peruntukan dalam perlembagaan bahawa parlimen perlu mengungkai dan membuat satu ketetapan. Saya sendiri berhujah pada sidang Julai yang lalu, saya kata saya minta fatwa daripada Datuk Speaker bagaimana yang dimaksudkan dengan peruntukan perlembagaan itu untuk nak mengungkai dan juga nak buat ketetapan. Takkan letak atas meja menunjukkan kita telah buat ketetapan. Jadi ini bagi saya yang saya maksudkan bahawa parlimen kita sudah menjadi kartun. Tiba-tiba hari ini kita datang untuk membuat pembentangan dan mengungkai, membuat ketetapan untuk membatalkan ordinan ini. Dan saya percaya bahawa kalau mereka bentang pada waktu itu, tidak ada siapa pun yang akan tolak. Semua orang akan setuju. Semua akan setuju. Tapi saya tak tahu apakah yang menghantui ataupun mereka sendiri telah jadi hantu kepada negara ini. Sama ada mereka jadi hantu ataupun mengusik negara kita sehingga menjadi permasalahan yang besar kepada negara kita. Sebab saya sebut bahawa ordinan darurat ini lahir daripada proklamasi darurat. Tanpa proklamasi darurat, saya percaya bahawa tidak ada ordinan darurat ini. Jadi saya nak sebutnya bahawa bermula daripada proklamasi darurat itu yang tidak menjadi satu keperluan kepada negara kita. Tidak menjadi satu keperluan kepada negara kita, hanya beralasan untuk menangani masalah COVID yang hasilnya kita lihat bahawa darurat gagal mengatasi masalah COVID. Kita telah berhujah pada waktu itu, cukup dengan Akta 342 untuk mampu menangani dengan masalah SOP dan sebagainya. Tetapi apa yang kita lihat bahawa kerajaan sebenarnya bukan mengatasi masalah darurat kesihatan, tetapi kerajaan proklamasi darurat itu untuk mengatasi masalah apa? Masalah darurat kuasa politik yang tidak menentu yang dihadapi oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada waktu itu, iaitu Yang Berhormat daripada Paguh. Dan ini yang menunjukkan bahawa masalah darurat ialah darurat kuasa, darurat kedudukan kepada Yang Berhormat daripada Paguh pada waktu itu. Jadi akhirnya kita dapat lihat bahawa kita telah gagal untuk tangani COVID, kita mengurus darurat, pengurusan darurat telah mencetuskan satu keadaan darurat yang lain. Bagi saya, dia bukan sekadar krisis antara istana dengan kerajaan, tetapi dia menunjukkan betapa krisis itu sebenarnya mencetuskan darurat antara istana dengan pihak kerajaan, sehingga berbalas-balas kenyataan daripada pihak istana dan sebagainya. Dan ini bagi saya sesuatu yang sangat malang apabila di Dewan ini bekas Menteri Hal Ehwal Undang-Undang telah melakukan pembohongan yang amat sangat terhadap Dewan, terhadap Yang di-Pertuan Agong dan terhadap rakyat dalam negara kita. Ini saya katakan bahawa satu yang memalukan negara kita dan menjadikan parlimen ini sebagai parlimen yang cukup katun dan seolah-olahnya tidak ada satu kedudukan standard yang tinggi kepada parlimen ini. Sedangkan kita sepatutnya mengangkat parlimen ini menjadi institusi yang tertinggi untuk kita hormati parlimen ini. Tapi nampaknya menteri yang jaga hal ehwal undang-undang, yang jaga hal ehwal parlimen ini tidak menghormati
parlimen ini sebagai sebuah institusi yang tinggi dalam negara kita. Dan akhirnya lahirlah rasa tidak puas hati dan kedukacitaan daripada Yang di-Pertuan Agong. Dan saya lihat macam saya sebutkan tadi, Datuk Yang di-Pertua, pengurusan darurat kita ini telah mengheret yang tak sepatutnya, mengheretkan sampai akhirnya raja-raja kena bersidang, kena duduk berbincang dan sebagainya. Kenapa? Kerana kegagalan kita nak menguruskan negara kita ini. Jadi ini menyebabkan keadaan menjadi keadaan yang sangat kalut, sehingga akhirnya sidang tiba-tiba ditangguh, tak jadi. Sidang tiba-tiba tak jadi. Jadi sepatutnya ada hari akhir itu tiba-tiba tak jadi, sehingga kami nak datang ke parlimen pun dihalang. Hanya kerana apa? Kerana kena bayar kompang lagi. Kena bayar kompang lagi. Sepatutnya bila kerajaan bentang hari ini, kena bayar balik kompang yang kami bayar kepada kerajaan. Bukan saja kepada kami, tapi juga kepada orang-orang lain yang dikompangkan itu. Kenapa? Kerana saya nak sebut dia, darurat tak perlu, ordinan darurat tidak perlu daripada awal sehingga akhirnya memangsakan negara dan rakyat. Dan inilah yang saya sebut bahawa kerajaan yang gagal. Tapi malanglah, Marang tak juga sokong kepada kerajaan yang gagal ni. Itu Marang lah yang buat Marang. Sekian, terima kasih Datuk Yang di-Pertua.